class. Okay, today we are going to learn to proceed with our lesson, which is chapter 6, interest or pressure groups. Okay, so in this chapter, you are going to learn the definitions of pressure groups and then the functions of pressure groups. And then you are going to learn about the differences between political parties and pressure groups, types of pressure groups, okay, jenis-jenis pressure group. Dan last kali kamu akan tengok methods used by pressure groups to gain influence. Apakah cara-cara yang boleh digunakan oleh pressure groups untuk mendapatkan ataupun orang kata nak mempengaruhi orang, okay? So, sebelum Madam pergi jauh lagi, Madam mesti kamu macam tertanya-tanya kan, apa sebenarnya interest of pressure group ni? Atau kita panggil sebagai kumpulan berkepentingan. Okay, so interest of pressure group ni ataupun satu lagi nama yang mesti kamu familiar iaitu NGO, non-governmental organization. Okay, the political area is not complete without the existence of interest or pressure groups. Okay, kita kena faham politik ni sebenarnya tak lengkap tanpa adanya grup-grup yang macam ni. They are part and parcel of demokrasi. Okay, mereka adalah sebahagian sebenarnya daripada demokrasi. Sebelum ni kita belajar pasal parti politik kan, pasal kerajaan, pasal judiciary, pasal legislatif, pasal eksekutif. Okay, mereka adalah kerajaan. Dan parti politik adalah yang bertanding dalam pilihan raya, betul kan? But interest group, NGO, tidak bertanding dalam pilihan raya, tidak mahu pun jawatan dalam kerajaan, tetapi mereka juga adalah sebahagian daripada demokrasi. Ingat, apa itu maksud demokrasi? Demokrasi adalah memberi peluang kepada rakyat untuk bersuara. Sometimes ada yang tidak berminat untuk masuk parti politik, tidak berminat untuk menyertai ataupun dilabelkan sebagai penyokong mana-mana parti politik. So, here we go, interest or pressure group. Okay, ini adalah satu grup di mana kita boleh channelkan pendapat kita tanpa perlu untuk berada dalam mana-mana parti politik. Okay, even though this group does not seek to obtain power in government, their voice is vital for the development of the society. Okay, walaupun grup ini tidak pun berniat untuk mendapatkan kuasa di dalam kerajaan, suara mereka sebenarnya sangat penting untuk pembangunan masyarakat. Okay, so antara pressure group yang aktif dan berpengaruh di Malaysia ialah, okay, Madam ni sikit lah. Okay, so pressure group ni dia tidak macam, orang kata dia tak macam dia tak macam parti politik. Okay, mereka sangat, orang kata, tidak bertanding pilihan raya. Okay, contohnya adalah seperti QPEX, Kongres Kesatuan Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam. Ini QPEX ni, Madam percaya kamu semua selalu dengar, betul tak? Okay, dia bukan parti politik tapi dia sangat berpengaruh. Why? Sebab dia sangat besar, dianggotai oleh ramai penjawat awam. QPEX adalah untuk penjawat awam. Dia fokus dia kepada civil servants. Okay? So yang kedua yang juga prominent ataupun terkenal dalam menyampaikan suara-suara rakyat adalah Consumers Association of Penang atau kita panggil sebagai CAP. Okay, fokus dia ataupun ahli dia adalah consumer, iaitu pengguna. Dan yang ketiga, Sahabat Alam Malaysia ataupun Envi ataupun SAM ataupun kita kenali, dia fokus dia adalah kepada alam sekitar ataupun environment lah. Alright, okay, boleh ikut lagi? Okay, kita pergi kepada what is pressure groups or interest groups. Both the terms pressure group or interest group are interchangeably used in political science. They essentially carry the same meaning. Okay, so maksudnya pressure group dengan interest group adalah macam sama je benda yang sama. Interest group bermaksud dia ada kepentingan. Pressure group apabila dia start untuk menekan kerajaan ataupun ayalah kerajaan untuk menerima lah dia punya usul lah. Okay, sama je, dia macam ada dia benda yang dia nak buat. Okay. Dan akhirnya orang kata, so apabila dia mula
mana ni? Ni dia punya nota. Okay. Okay, so dia akan menekan kerajaan. Bukan menekan apa. So dia ada, nanti kamu ada cerita ya. Below ada definitions of the pressure group. Ini adalah di antara pressure group punya definition lah yang diberikan oleh ramai-ramai orang lah. Any organized groups, okay, satu kumpulan yang tersusun which attempt to influence government decisions, yang dia mencuba untuk mempengaruhi orang kata keputusan kerajaan without seeking itself to exercise the formal power of government. Ini Moody kata. Dia kata mereka ni memang nak mempengaruhi kerajaan tapi mereka tidak berniat pun nak ada kuasa secara sah ataupun secara rasmi di dalam badan kerajaan. Okay? So mereka bukan kerajaan. That's why kita panggil sebagai NGO. Yang kedua, a pressure group is collective individuals whose members wants to influence law. Pressure group adalah satu individual yang bergerak secara kolektif, secara berkumpulan. Dia bukan seorang dan ahli-ahlinya whose members dan ahli-ahlinya nak mempengaruhi apa dia? Undang-undang. Okay, mempengaruhi. So dia tidak duduk dalam parlimen tetapi dia nak mempengaruhi undang-undang. Okay. Dan yang ketiga, a pressure group is any organized group that does not seek power government but look to influence government policy. Pressure group ialah satu grup yang tersusun yang tidak mahu kuasa dalam kerajaan tapi hanya mahu influence government policy. Okay, nak mempengaruhi. Okay ke semua? Ada gangguan ke? Okey, madam. Madam duk approve orang lah masuk kelas lambat ni. Okay. Alright. Yang ketiga, pressure group, also called interest group, are organization that seek to influence government decision makers to adopt policy to benefit their members. For example, macam trade unions. Yang ni kamu akan belajar khas masa part 5 pasal industrial relation lah. So banyak dia cerita pasal ni. Okay, so dia adalah nak mempengaruhi kerajaan. Dia bukan kerajaan tapi dia nak mempengaruhi keputusan, polisi, undang-undang kerajaan supaya dapat memenuhi dia punya aspirasi ataupun orang kata aims. Okay? The aim of the pressure group or interest group is to affect the decision of those in power, which is the ruling government. Okay, so apa dia punya matlamat penubuhan adalah untuk memberi kesan ataupun mempengaruhi orang yang boleh berkuasa iaitu kerajaan. Okey, kalau kamu tengok di bawah ni, sebenarnya kerajaan juga memperakui pressure group ataupun interest group atau NGO punya peranan. Kalau kamu tengok dalam negara demokrasi bagaimana kerajaan come out dengan decision adalah daripada rakyat, daripada parti politik dan juga pressure group. So dia mengambil kira these three orang kata yang dalam negara lah kan. These three punya orang kata pendapat dan dia akan keluar dengan decision dia. Okay, so this is how lah main tunjuk dalam bentuk diagram ni. Okay. Functions of pressure groups ataupun interest group by Rashid Morton. Okay. Apakah fungsi pressure group ni? Yang diceritakan oleh Rashid Morton. Okay, yang pertama sekali, mechanism for political representation. Okay. Okay, so sebagai satu mekanisme untuk perwakilan dalam politik. Jangan ingat parti politik je, duduk dalam NGO pun boleh berpolitik. Tapi tak menang kerusi lah sebab tak bertanding dalam pilihan raya. Yang penting hasrat kita tercapai, hasrat kita didengari. Alright. The people's interests are well represented in the political system in an organized way. Okay. So kehendak-kehendak, kepentingan-kepentingan orang masyarakat boleh diwakili, okay, dengan cara yang lebih organized. Sometimes kita nak cakap sesuatu, kita bukan ahli politik, kita nak cakap seorang, ialah suara perseorangan ni bukan didengar sangat. Betul tak? So dengan adanya NGO, bolehlah suara kita didengari ya. Apart from political parties, pressure group can represent the voice and needs of the people. Okay. Yang kedua, allows the political process to be more responsive. Okay. So maksudnya kita membenarkan atau menjadikan proses politik ni lebih berespon. Sebab kita tahu kerajaan ni kalau kita tak ada orang yang kritik, dia tidak akan bertindak, dia akan selesa, complacent. Tapi dengan ada kritikan daripada pembangkang dan juga NGO, the government knows that its policy will have an impact or active or concerned groups who can create bad publicity for ruling elite. So, bila kerajaan buat tak betul, NGO akan bersuara. So, bila NGO bersuara, mereka rasa tak
tak seronok lah macam kalau kita dikritik, ditegur, mesti kita takkanlah kita buat bodoh je kan. So dia akan bertindak, so dia akan lebih responsif. So this is very good sebab ini akan memberi kebaikan kepada rakyat dan negara. Okay, yang ketiga, fungsi NGO ataupun pressure group ataupun interest group yang ketiga adalah sebagai mediator ataupun orang tengah. Okay, pressure group provides a useful link between the people and the government. Okay, so ianya menjadi jambatan lah, bridge kepada antara rakyat dan kerajaan. Jadi ini akan membantu kita punya eksekutif untuk mendapatkan information pasal satu fakta dan juga attitude rakyat. So maknanya kita tahu, so kerajaan akan tahu apakah kehendak rakyat, apakah opinion rakyat tentang satu-satu polisi itu. Okay. Any democratic government would like to know and assess the direction of its policy or program. Okay. Mana-mana kerajaan demokrasi, okay, kamu kena faham, kita ni negara demokrasi dan PAD 240 ni kebanyakannya kita belajar pasal ciri-ciri negara demokrasi. Dia nak tahu, nak menilai reaksi rakyat terhadap apa yang mereka buat. Sebab jika rakyat tak happy dan mereka tak tahu, mereka tak boleh nak tackle, mereka bakal tumbang. Okay? Survival politik mereka akan terjejas. So it's better kita dengar dan kita kekal relevan sebab kita dengar lah. Okay, semua pendapat rakyat ni lah yang disalurkan oleh NGO ni. It helps the government to get the information or inputs from the groups before making any decision. So sebelum kerajaan membuat sesuatu benda, so it's better untuk dengar pendapat dan membuat keputusan selepas mendengar pendapat-pendapat. Alright. Dia lebih kurang macam parti politik, tapi dia taklah. Tapi parti politik ni dia macam, nanti kita tengok apakah differences ya. Okay, yang keempat, dia support or supplement to the governmental agency. Okay, fungsi yang keempat adalah dia menyokong pula agensi kerajaan. Okay. Okay, many pressure groups helps the government agency in exercising their functions. Okay, banyak pressure group ni membantu agensi kerajaan untuk menjalankan mereka punya fungsi. Okay, fungsi-fungsi ni mereka tolonglah. For example, macam MMA, Malaysian Medical Association, conduct research on serious diseases like cancer, AIDS, diabetes, and research output help the government to adopt the right public policy. Sometimes government doesn't have time. Sometimes government doesn't have resources, maknanya tak ada cukup masa, maybe tak cukup duit, maybe tak cukup kepakaran. So this kind of NGO dia bantu buat research and dia bagi dapatan kajian tu kepada kerajaan dan kerajaan boleh gunakan untuk membuat public policy yang betul. Okay, faham tak? Alright. Yang kelima, strengthen the voice of the people. Okay, ini memang betul lah. Kerajaan punya, NGO punya fungsi adalah untuk menguatkan lagi suara rakyat. Okay, seperti mana yang Madam cakap tadi, each citizen may be weak as an individual. Kita kalau cakap seorang, orang tak dengar. Betul kan? It may difficult to put in his demands or grievances, but through an association, individuals become strong. Seorang bersatu, teguh, bercerai roboh. Betul tak? Ataupun orang kata, kalau satu lidi dengan seberkas lidi, mana lebih kuat? Betul tak? Sebab itulah kalau seorang ni, kalau dia bercakap sendiri, tak susah untuk mendapat pengaruh, melainkan dia influencer ke apa. Tetapi jika dia duduk dalam satu kumpulan yang boleh membawa suara dia, okay, so suara dia akan lagi lebih kuat dan lebih okay, organizing themselves in the group will ease them to channel their voice, will get more government attention. Yang penting kita bila ramai kita akan mendapat attention kerajaan. That's why QPAX is very famous lah, ataupun orang kata popular di kalangan kerajaan. Kerajaan memang ambil pendapat QPAX sebab QPAX ni ahli dia tak silap bila 300,000 orang. So besar. Okay, bila besar tu kerajaan akan dengar lah. Kalau 2 orang bercakap, kerajaan pun kata tak payahlah buat apa nak cakap, nak tengok minoriti, betul tak? So kita kena faham demokrasi itu sendiri mengambil kira suara majoriti, suara ramai. Okay? Dan yang keenam, fungsi NGO adalah to prevent concentration of power, untuk mengelakkan
pendominasian kuasa. Okay, so interest group ni dia akan forces the government to remain a constitutional government. Okay, so maksudnya dia akan membuatkan kerajaan ni tak berani untuk membuat sesuka hati dan sentiasa mematuhi perlembagaan. It means that the pressure group does not want the government has vast power and neglect the needs of the people. So maksudnya pressure group ni tak naklah kerajaan ada kuasa yang sangat besar dan tidak menghiraukan rakyat. Okay, untuk seterusnya kita pergi kepada differences between political parties and pressure groups. Okay, so boleh madam pendapat kamu semua, ada yang tak faham ke? Ada yang nak tanya ke? Bolehlah tanya sekarang. Sebelum kita pergi. Okay, sikit je chapter ni tapi mendalam dan orang kata ni lah. Okay. Ada apa-apa soalan tak yang nak tanya? Tunggu. Ada tak senyap je ni? Mana ni korang ni ada tak? Ke ada kecek seorang? Ada tak? Ada, madam. Ada. Mak, apa pasal macam bunyi hujan je tu? Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Alright. Iaitu pasal bezanya, apa bezanya parti politik dan pressure groups. Okay. So macam Madam cakap tadi, pressure group dia tidak bertanding dalam pilihan raya. While political party bertanding dalam pilihan raya. Okay, tengok ya. Pressure or interest group and political party seem similar. Nampak macam sama as both of them group the individual that hold similar view in one team. Nampak sama sebab dia mengumpulkan semua orang yang memegang orang kata aspirasi ataupun pandangan yang sama dalam satu grup. Nampak sama. Tapi sebenarnya dia ada banyak juga beza antara parti politik dengan interest group ni. Okay? Political parties seek political power and are consequently accountable to the people, while pressure groups do not compete in national election for political power. Okay, itu dia dah bunga-bunga sikit dah perbezaannya. Okay, pertamanya, parti politik ni memang mencari kuasa politik. Memang dia nakkan kuasa politik dan orang akan cari dia ataupun dia kena bertanggungjawab terhadap orang yang mengundi dia. Okay, ataupun dia mana tanggungjawab. Tetapi pressure group pula dia tidak bertanding dan tidak ada orang yang akan salahkan dia jika apa-apa terjadi. Okay, macam parti politik kan sentiasa dipersalahkan. Ini orang kata accountable lah. Okay, kena bertanggungjawab terhadap isu-isu rakyat. Kalau interest group tidak. Okay, political parties dia kira macam ni lah. Political party ni macam benda wajib, interest group ni sunat. Jadi orang tak salah tak buat sunat tak apa, tapi kalau wajib tu tak buat kan orang akan cari kan, maknanya tak boleh lah. Okay, political parties deal with national issue. Okay, parti politik ni dia berhubung kait dengan isu yang lebih luas, tapi interest group pula dia lebih jadi isu-isu tertentu yang dia concern lah, tak semua benda dalam negara. So contohnya kalau mungkin dia tengok pasal pengguna, pasal haiwan, pasal environment, pasal apa lagi? Pasal wanita, pasal orang tua, pasal kanak-kanak, benda-benda yang macam tu lah. Okay, dia isu dia sangat orang kata narrow ataupun orang kata bukan sempit, kecil lah isu dia. Kalau macam parti politik kan semua isu dia nak jaga kan, sebab dia kan nak jadi kerajaan, right? Obviously the organization of a political party is huge. Okay, organisation dia lebih besar, dia sayap kiri sayap kanan. Itu kalau untuk parti politik, betul tak? Tetapi untuk pressure group ada macam kita lah, DPP presiden, naik presiden kecil je. Okay, orang yang kita wakili pun tak ramai, right? Sebab isu dia kecil. Okay,
Okay, so kalau nak kasi contoh interest group dengan parti politik ni macam dengar tak dengar dah Barisan Nasional ni Okay, kat sini kita tengok ABIM dengan Barisan Nasional. Okay, so ini beza dia adalah ini hanyalah untuk Angkatan Belia Islam Malaysia, nampak Islam. Tapi Barisan Nasional pula orang Cina, orang India, betul tak? Orang Malaysia, orang Melayu. Sebab adalah tu ada 3 pula parti lain. So nampak tak? Luas dan sempitnya skop dan orang yang mereka Nihalah wakili. Alright. So kita tengok apakah beza. Okay, dan ada beberapa, ada 5 perkara yang membezakan antara parti politik dan juga pressure group. Okay, the first is goals atau matlamat. Parti politik, dia acquire power through election. Dia nak kuasa. Okay, contohnya seperti Barisan Nasional, PAS dan PH yang bertanding dalam PRU ke-14. Pressure group pula, dia hanya kisahkan tentang spesifik program and issue. Hal-hal program-program yang kecil dan isu-isu je. Contohnya pasal, ada gerakan Minda Merdeka. Dia macam parti politik tapi bukan, dia cuma kisahkan tentang pendidikan pengundi sahaja. Okay? Dia tak kisah pasal benda-benda lain. Okay? Rarely represented in the formal structure of the government, try to win the favour of political parties. Tapi sometimes dia nak jugalah rapat dengan parti politik sebab tanpa parti politik, dia orang macam susah juga nak bersuara. Okay? So contohnya macam kat US, environmentalists want the support of both Republicans and Democrats in their fight to minimize ecological damage. Okay, and then QPEX try to influence ruling government on issue pertaining to civil servant wages and salary. Jadi QPEX dia cuma cara pasal pejabat awam dan biasanya pasal gaji lah, bonus lah, benda-benda macam tu. Okay, itu matlamat dia. Alright. Yang kedua, nature of membership dia. Macam mana keahlian dia? Untuk parti politik, okay, untuk parti politik, membership dia lebih luas, lebih ramai yang masuk parti politik, betul tak? People dalam income level and occupation, semua orang kata berada kat situ, okay? Tapi PKR, contohnya macam PKR has members of various races and religions. So dalam PKR ada berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai agama. Yang seterusnya, have more selective membership. Okay, kalau pressure group pula, dia sedikit memilih lah, memang sangat memilih lah. Sebabnya katakan kalau kamu nak masuk persatuan belia, kamu baru kanak-kanak, tak boleh lah. Ataupun kamu nak masuk persatuan wanita, kamu lelaki, boleh ke? Memang tak lah kan. Okay? They maybe have similar characteristics, same living and working conditions, same education and culture background. So biasanya orang yang duduk dalam NGO ni lebih kurang kurang sama je. Okay? So contohnya QPEX hanya boleh disertai oleh penjawat awam. Okey, tak bolehlah yang kerja swasta, tak boleh kerja bank tiba-tiba nak join sebab dia tak sama. Okey. Okey, yang ketiga, bilangan. Okey, number of political parties must be limited. Even in the multi-party system, all the party can usually not more than 40 in the country. Okey. Number parti politik ni mestilah orang kata limited lah. Even macam negara macam kita yang mengamalkan parti-parti pun tak boleh pada 40. Tapi Malaysia media kira-kira dah 40 lebih dah. Okay. So kat Malaysia dia 31 lah hari tu. Sebab sekarang dah semakin banyak. Muda lah, pejuang lah, tua lah, muda lah, wanita lah, semua nak buat parti politik lah sekarang. Okay. So kalau untuk NGO tidak ada limit number. Okay. Boleh dibuat, ditubuhkan berdasarkan kepada apa yang rakyat nak. Okay. Kat Malaysia, there are thousands of association in Malaysia based on religion, sports, gender, entertainment, occupation and many more. Kalau Madam mungkin berminat untuk join something yang based pada pendidikan, based pada politik, tapi bukanlah sains politik lah. Tapi kalau cakap pasal politik, Madam tak berapa minat lah. Bukan tak minat apa, Madam tak minat politik kepartian tu. Macam nak gaduh-gaduh, Madam tak minat lah. Okay. Lepas tu Madam suka benda yang pasal kucing, something yang interest kita macam kamu. Mungkin kamu akan join peminat pasukan bola apa ke, peminat game ini ke. Sebab itulah NGO atau interest group ni dia banyak. Alright. Okay, yang keempat, isu. Isu yang difokuskan oleh parti politik is wider as they represent national interest. Okay, isu yang mereka fokuskan lebih luas sebabnya dia nak jaga ni setiap kepentingan rakyat. Sebab bila dia jaga kepentingan rakyat, rakyat akan undi dia. Betul tak?
Contohnya macam BN, dia fokuskan tentang isu-isu negara lah seperti politik, ekonomi dan sosial negara. Okay? Tetapi isu yang difokuskan oleh pressure group adalah lebih sempit ataupun kata lebih tertutup sikit lah, sebab mereka ni hanya represent orang-orang tertentu je. Kalau macam Persatuan Kucing Malaysia, dia tak fikir dah pasal benda lain, dia akan fikir pasal kucing, kecomelan kucing, makanan kucing, kesihatan kucing. Dia tak fikir dah pasal bola ke apa. Okay, contoh macam Sahabat Alam Malaysia, dia hanya fokus kepada environment dalam negara. Okay, so kalau kita nak beri contoh lah parti politik, Madam rasa kamu macam tahulah kan, PAS, UMNO, PKR, UKO, PAN, PPBM dan banyak lagi. Okay, dan tapi kalau dekat untuk interest group pun banyak juga, ada ABIM, Gabungan Penulis Muda Kelantan, Pahang apa semua, benda-benda macam tu. Alright, so dia ada interest group. Kalau kita lah duduk dalam group yang sama, bercakap benda yang sama, so kita pun happy, betul tak? Alah, tak tunggu interest group sebenarnya. Ini yang nak menjawab soalan Fakihah tadi, non-associational tu. Okay, tapi lepas ni lah. Okay. Alright, macam kita ada geng-geng kita, tapi kita tak daftar pun geng kita tu, tapi kita nampak lah gimari 2, 3, 4 orang, maknanya geng lah, tapi secara tidak rasmi. Itu sebenarnya Fakihah. Okay, types of interest and pressure groups. Apakah jenis-jenis interest dan pressure groups yang ada? Okay, dalam ni lah. Okay, tengok ni, soalan dia terlalu banyak keluar untuk subtopik yang ni. Tengok, final exam Januari 2019 keluar, final exam Disember 2019 keluar, final test Jun 2020 pun keluar. So terlalu orang kata selalu kerap keluar. Tak tahulah SEM ni keluar ke tak. Takut, tapi tak tahu. Okay, nampak tu setiap SEM keluar tu, takut SEM ni keluar lagi. So okay, the most commonly accepted classification of pressure group was developed by Gabriel Ellman, Roman nama dia Ellman, ya. That applies to both democratic and non-democratic society. So, antara jenis-jenisnya yang diguna pakai adalah daripada Gabriel Ellman, iaitu ada 4, iaitu associational pressure groups, yang kedua non-associational pressure groups, yang ketiga institutional pressure groups, dan yang keempat anomic pressure groups. So, ready lah kita nak tengok apa perbezaan antara nama-nama ni. Okay, ready? Mana tu yang buat ni? Yang buat tajuk ni? Saya. Siapa lagi? Saya, Madam. Saya, Madam. Apa orang yang buat tajuk pressure group? Apa jawab soalan kamu? Types of pressure groups dengan strategies. Allah, senang je. Okay, bawah satu soalan lah tu. Ya. Okay, so yang pertama sekali adalah these groups have distinctive name. Okay, associational pressure group ni dia ada nama yang unik, yang membezakan diri dia daripada orang lain. National headquarters, iaitu dia ada macam cawangan yang besar dan dia ada ibu pejabat dia and professional employees, dan dia ada pula pekerja yang menguruskan dia punya persatuan tu, and use effective procedures for pursuing their interest, dan dia orang kata menggunakan prosedur yang efektif untuk untuk meneruskan dia punya kepentingan tu lah. Dia guna cara yang betul. Okay, they include business, industrial and trade association, labor unions, professional association and farmer groups. Okay, so termasuklah business ke, industri ke, labor unions ke, persatuan peladang ke, dia berdaftar. Faham tak? Dia berdaftar dan dia memang betul-betul aktif lah. Okay, so the number of associational groups is more and more in every country. So maknanya memang sekarang orang memang minat buat NGO yang macam ni, yang berdaftar macam ni. Nowadays, they are active participant in the political process and play an effective role in bringing the changes in public policies. Okay, so sekarang ni suara mereka memang didengari, bukan tak diendahkan. So mereka membawa orang kata peranan yang sangat-sangat penting dalam mengubah dan memformulasikan dasar-dasar dalam negara. Okay, example,
dalam Malaysia ni adalah Malaysia National Councils of Women's Organisation. Kamu rasa Kementerian Wanita nak dengar tak? Of course lah. Ni persatuan wanita yang terbesar dalam negara kita. So of course lah dia nak dengar. And then Consumer Associations dan juga orang kata persatuan pengguna. Mesti KPD, NKK nak dengar. Betul tak? Sebab mereka ni persatuan yang besar dan betul-betul sentiasa fokus dengan dia punya interest lah. Okay, FOMCA. Alright. Yang kedua, kita pergi kepada non-associational pressure groups yang Fakihah tak faham ni. Okay. These groups do not have a name or lack of formal structures. Okay, pendek kata dia orang ni tak daftarkan diri dia lah. Dia macam orang kata informal, but they are aware of their own distinctiveness from others because they possess similar characteristics and interests. Tapi mereka tahu yang mereka ni sebenarnya lain ataupun dia tahu ciri-ciri geng dia. Tu maksudnya they have feeling of their own identity. Okay, mereka ada feeling pada. Contohnya lah geng budak nerd dengan geng budak nakal. Okay, madam masa sekolah tu geng budak nakal. So kita tak kawan dengan budak nerd yang pergi prep, baca, pergi riadah. Madam sibuk memonteng. So kita tahu geng kita yang mana. Orang yang tudung bulat lipat tu madam tak geng. Faham tak? Kamu ada tak geng macam tu? Geng kat sekolah. Geng skema ke geng net? Geng skema net ke geng gangster? Kumpulan gagak hitam. Dia memang kumpulan gangster lah. Okay, sibuk buat nakal, ponteng prep, ponteng riadah. Masa prep tidur, baca novel, tak belajar. Dia memang akan ada geng-geng ni. Tak adalah madam dengan geng-geng madam ni pergi daftar, betul tak? Tapi kita tahu kita geng. Dan kita adalah buat mesyuarat, kita pergi outing sama-sama kita. Tapi taklah panggil mesyuarat. Tak adalah pekerja macam associational tu. Okay? But they reflect largely unarticulated social, ethnic, cultural or religious interests. So maknanya tetapi kita tahu dia wujud dan dia sebenarnya memberi refleksi kepada kumpulan-kumpulan dalam masyarakat. So orang yang suka melepak, mat rempit, mesti dah. Walaupun takkanlah dia daftar dia punya persatuan kan. Tapi kita kena mendekati kumpulan-kumpulan. Kerajaan pun ambil tahu, ini budak ni suka merempit. Dia akan buat macam ni, ada motor. Okay, faham tak? Orang kata dia tak daftar tapi dia ada ciri-ciri yang membezakan dia tu, yang menjadikan dia dikelaskan dalam kumpulan tu. Apa? Kumpulan mat rempit, kumpulan budak kontrol cun, macam-macam lah. Okay? Ada dulu kumpulan datin-datin, yang macam kalau budak AM yang suka melawar-melawar, kan? Yang suka nampak macam jangan-jangan. Adalah lecturer pun bagilah, tu kumpulan datin-datin. Cakap pun, ayo, tak ada apalah, kan? Okay, contoh yang mudah adalah contohnya penganggur. Mesti ada grup WhatsApp penganggur kan. Kau dapat kerja belum? Okeylah aku try. Macam tu kan. Tak adalah dia daftar, okay. Members of particular religious, geng-geng masjid, okay, geng-geng pelajar Sabah kat UiTM, macam tu lah, okay. So perokok ke tak perokok ke, okay. So benda-benda yang macam tu, nampak tak? Example, senior citizen is a warga emas. Okay, semua orang yang tua tu masuk warga emas. Macam tu lah. Okay, faham tak Fakihah and the gang? Faham tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Sebelum madam pergi ni lah. Cuba tanya. Tak faham kan WhatsApp pula lagi. Selok pula madam. Sebab faham ke tak? Hello? Faham madam. Faham tak? Sekarang mulalah geng yang lain. Faham ke tak? Inilah masanya nak tanya. Lepas ni tak layan dah. Sebab hantar korang lah. Sebab faham tak? Madam, jadinya kalau nak buat example tu, kita kena buat research pasal group tu lah. Sebab group tu kan dia tak berdaftar. Tapi kena carilah maklumat dia kan. Cari je lah. Tapi tak payahlah pergi buat pening-pening kepala. Maknanya pergi je cari. Contohnya, yang mana cakap tadi lah, set-set warga tua, set-set penganggur, set-set yang set-set tu lah, faham tak? So faham dia ada ciri-ciri dia yang tersendiri. Okay, jangan nak buat pening kepala lah. Okay, mudah je ni. Okay, yang ketiga adalah institutional pressure groups ataupun orang kata groups yang memang dah wujud dalam kerajaan. Okay, dia memang exist within the government. It has specific functions and activity and always being monitored by government. Dan dia sentiasa dikawal ataupun dilihat-lihat oleh kerajaan lah. Dia sangat well established,
seperti juga agensi-agensi kerajaan, okay, contoh members of armed force, members of parliament. Contohnya macam Biro Kerajaan, ahli Angkatan Tentera, Koperasi Angkatan Tentera macam tu, dan juga ahli-ahli parlimen. Okay, so the gang dia, okay, they have vested interest and they lobby from the inside, often out public side. So mereka memangnya ada interest dan biasanya dia nak keluarkan pendapat dia ni orang tak tahu sangat sebab dia duduk dalam kerajaan. So dia macam lobby secara belakang-belakang lah, ataupun bukanlah belakang, tak nampak dia sebab dia duduk dalam kerajaan dah. Okay, the purpose of this pressure group is to implement and to execute government policy, to become the center for public meeting, as well as to act upon certain matters in relation to national development. Contohnya macam JPA, okay, Perbadanan Kemajuan Negeri, okay, macam UPEN, benda-benda yang macam itulah. Okay. Yang keempat adalah economic pressure groups. Okay. Born when people strongly oppose specific policy. Ni orang kata dia ni terjadi sebab rakyat geram sangat, lepas tu rakyat sedang menghalanglah salah satu polisi tu. Okay. So anomy bermaksud sense of separation from social norms. Maksudnya dia beza daripada yang normal. Okay. So dulu-dulu adalah dia punya ni kat United States, ada okay, buat demonstration untuk menentang Vietnam War. Okay. Kat Malaysia pun tak kurangnya juga. Okay. UMNO ditubuhkan untuk menentang Malayan Union. Akhirnya UMNO ni dia menjadi parti politik. Ingat tak kita baca Origins of Political Party? UMNO sebenarnya interest group yang untuk orang Melayu, tapi akhirnya bila dia bertanding dalam pilihan raya, dia menjadi parti politik. So dia macam itulah. Okay. Alright. Nah, nak habis dah. Okay. Apakah cara yang digunakan oleh pressure groups ni untuk mendapatkan apa influence? So kita tahu mereka tidak duduk dalam parlimen untuk bersidang. So macam mana cara mereka nak mempengaruhi ataupun nak buatkan orang dengar suara mereka? Yang pertama sekali, dia mendekati judiciary. Okay, so dia mendekat dengan kehakiman, dia memberi pendapat, dia buat penulisan, dia mendekati judiciary. So dia akan didengar. Yang kedua ni paling selalulah dia buat, iaitu membuat demonstrasi ataupun membuat piket. Okay, so maknanya dia menyatakan dia punya keterkilanan tu secara depan-depan, secara terbuka lah, dengan membuat perhimpunan. Contohnya paling mudah macam perhimpunan bersih daripada Suaram lah, apa benda kan, tak setuju lah apa. Kalau kamu tengok dekat luar negara kan, yang pasal siapa tu yang kena jar dengan polis tu sampai mati tu, yang lutut letak kat leher, lepas tu akhirnya orang tu mati tu. So bukan main, banyak lagi demonstrasi yang dibuat. Betul tak? Dia buat, dia bukanlah nak kuasa kerajaan, cuma dia tak puas hati, nak menunjukkan dia punya ketidakpuashatian. Okay, riots. Yang ketiga, riots ni dia macam demonstrasi juga, tapi bila dah melibatkan keganasan, menggunakan senjata, jadi kacau bilau, dia dah naik dah pangkat dia daripada demonstrasi jadi riots. Okay, riots pun pernah dah berlaku kat Malaysia, tapi Malaysia ni susah sikit lah nak nampak riot sebab kita ada Akta Perhimpunan Aman 2012. So maknanya tak dibenarkan, polis akan datang untuk ni lah. Tapi kalau negara luar, memang selalu lah kita tengok riots kan, okay, dengan guna bomnya, dengan sampai polis terpaksa tembaknya. Okay, so ini sebenarnya cara untuk mereka didengari. Okay, tapi macam dalam keadaan yang, yalah, keadaan demonstrasi tu pun lah positif ke negatif, tengoklah. Okay, yang keempat, dia gunakan duit dia. Okay, duit dia boleh guna dua cara. Pertama, mungkin dia nak rasuah, itu negatif lah. Satu lagi, dia gunakan duit yang dia ada untuk buat buku, untuk buat research, untuk panggil pakar-pakar supaya berkongsi pendapat, dan bila dia dengar pendapat tu, dia boleh channelkan kepada kerajaan. Okay, sebab tu orang kata knowledge is power. Okay, so bila ada seseorang tu ada kepakaran, orang nak dengar kepakaran dia, bayar. Okay, pernah pergi kan. So, bila dah macam tu, dia boleh gunakan duit dan keadaan. So, kadang-kadang NGO ni dia banyak supporter tau. Ataupun orang kata dia dapat donation lah, dana-dana. Okay. So, orang bantu apa semua. So, dengan duit yang dia ada tu, dia boleh lah buat research. Atau kalau teruk, dia boleh buat bribery. Itu tak sedap lah. Okay. So, isu yang kelima, dia boleh mainkan isu. Okay, isu dan dia bagi pula isu tu dekat parlimen. So bila parlimen masuk kan dekat dalam persidangan, susahlah. Okay, jadi macam benda tu akan didengari. Okay, so dia mainkan isu. Yang keenam, ini tak terjadi kat Malaysia tapi boleh melobi atau dia mendekati, orang kata
orang kata ahli-ahli parlimen. Dia mendekati ahli-ahli parlimen supaya bawa dia punya suara, bawa dia punya pertubuhan tu untuk didengari. Okay. Yang ketujuh, menyokong calon-calon parti politik. Yang ni pun nak bagi suara didengari adalah dengan dia pergi sokong lah parti-parti politik. And then yang ke-8 dia buat propaganda. Biasalah propaganda. Ni cara dia buat keluarkan statement yang ni. Dan yang ke-9 bargaining, iaitu dia berbincanglah dengan kerajaan. Kalau yang ni QPEX lah. QPEX sentiasa dipanggil oleh kerajaan untuk memberikan pendapat. So QPEX pun dia macam katalah ikut kajian kami, pejabat awam perlu naikkan gaji ke bonus ke. So kerajaan pun bargain lah, orang kata saling negotiate lah, lebih kurang macam tu. Okay, so ini adalah 9 cara bagaimana pressure groups nak dapatkan pengaruh ataupun nak suara mereka didengari. Alright, so habislah chapter 6. So Meda harap yang boleh buat, yang buat assignment chapter 6 tu bolehlah. Alright, buat dengan tenang lah. Kalau apa-apa tanya madam lah. Okay, ada apa-apa soalan tak untuk chapter 6? Jangan lupa tanda attendance. Ada apa-apa soalan tak chapter 6? Tak ada, madam. Tak ada je lah. Okay lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, madam. Thank you. Baguslah semua. Salam, madam. Okay, bye. Assalamualaikum. Thank you, madam.